تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang mempertahankan tahlil ni tuan-tuan sekalian di Nusantara kita. Betul tak? Setahu saya tuan-tuan, dekat Mekah tak ada, kan? Dekat Madinah tak ada, dekat negara-negara Islam yang lain tak ada. Yang duk menjadi amalan ni ialah masyarakat belah sini. Khususnya dia datang daripada Indonesia. Kan? Dia datang dari Indonesia. Maka antara di Indonesia yang sangat mempertahankan tahlil ni adalah para pemimpin daripada Nahdlatul Ulama. Para pemimpin Nahdlatul Ulama. Baik, pemimpin Nahdlatul Ulama bila dia mempertahankan tahlil, dia kata asal-asal orang yang mentradisikan tahlil ni adalah bermula daripada Wali Songo, Wali Sembilan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya orang yang mempertahankan tahlil pun dia tak kait tahlil ni dengan Imam Syafi'i, dia tak kait tahlil ni dengan Imam Nawawi, dia tak kait tahlil ni dengan Al-Buwaiti, dengan Syekh Ar-Ramli apa semua, dia tak kait dengan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tapi yang dia kait hanya dengan Wali Songo. Nak cerita sejarah ni kena cerita betul Benda tu datang daripada mana? Tuan-tuan tunjuk kat saya, ada tak tahlil ni berasal daripada tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu? Tak ada. Bila kita cari, kita tak jumpa. Yang kita jumpa sejarah dia datang dari Indonesia, dia datang daripada tanah Jawa dan sebagainya, dan yang memperkenalkan ini adalah Wali Songo. Maka Wali Songo ni tuan-tuan, 9 pejuang Islam di tanah Jawa ni, dia sangat berjasa. Yang tu kita akui, dalam sejarah dia sangat berjasa. Sekarang kita nak faham. Kita nak faham kenapa Wali Songo ni dia mempopularkan tahlil. Itu yang kita nak tahu, tuan-tuan sekalian. Maka dia kata bahawa benda ni, dia kata kerana cara yang diguna pakai oleh Wali Songo dalam berhadapan dengan orang-orang Jawa yang terlalu tebal dengan pengaruh daripada Hindu dan Buddha. Kerana unsur cultural tu, budaya itu sangat menebal. Maka Nahdlatul Ulama mempertahankan Wali Songo dengan mengatakan bahawa pendekatan yang diguna pakai oleh Wali Songo ialah dengan menggunakan pendekatan budaya, cultural. Macam mana? Apa maksud pendekatan budaya? Maksudnya ialah dia memelihara budaya yang sedia ada dengan membuang unsur agama yang jelas, menggantikan dengan satu amalan yang kita sekarang duk panggil tahlil. Apa dia budaya yang dahulu ada? Iaitu budaya berkumpul tadi tu. Budaya berkumpul tadi. Maka dia kata apa? Dia kata bahawa cara dakwah yang diguna pakai oleh Wali Songo ini ialah dia mengkedepankan cara budaya untuk diperkenalkan kepada masyarakat Jawa pada ketika itu. Dan dia kata bahawa Wali Songo tidak mengambil pendekatan untuk buang budaya itu daripada masyarakat. Dia tak buang. Malah dia kata dia biarkan tradisi itu berjalan supaya cara mereka penetrate masuk dalam masyarakat itu adalah penetration yang halus. Jadi nak masuk dalam masyarakat itu, kumpulan Nahdlatul Ulama mempertahankan cara Wali Songo. Dia kata dengan sebab cara macam ni lah menyebabkan Wali Songo berjaya mengembangkan Islam dalam masyarakat. Dia kata, baik. Kemudian dia kata apa? Dia kata bahawa dia biarkan tradisi itu berjalan, yang dia ganti hanya isi dalam tu. Yang berkumpul tu dia pertahankan, dia biarkan berkumpul, tapi isi, pengisian dalam tu yang dia ganti. Baik, dalam tradisi lama macam mana? Tradisi lama Hindu yang dianuti oleh orang-orang Jawa pada ketika itu macam mana? Dia kata bila ada orang mati, maka sanak saudara ni apa semua ni pakat berkumpul, jiran tetangga pakat berkumpul ramai-ramai di rumah kematian tadi. Pakat berkumpul ramai-ramai. Mereka bukan sahaja mendoakan mayat,
Bukan sahaja mendoakan mayat, tapi main judi dengan mabuk. Main judi dengan mabuk. Yang tu yang tuan-tuan boleh tengok masyarakat Cina sekarang kan. Masyarakat Cina sekarang tuan-tuan boleh tengok. Mati kadang-kadang dia simpan lama tu. Kalau lagi kaya orang tu, lagi lama dia simpan. Masa saya berjiran dengan satu jiran Cina hari tu tuan-tuan, 3 hari ke seminggu, saya tak ingat, 3 hari kalau saya tak silap kan. Dia memang cara dia simpan. Kita orang Islam menyegerakan pengkebumian, dia simpan. Dia berjudi, dia mabuk dan sebagainya. Jadi Wali Songo ni tuan-tuan, dia tidak bubarkan tradisi itu serta-merta, tak. Dia ambil dengan cara perlahan. Sebab apa cara perlahan? Bila kita mengaji uslubud dakwah kan, kita mengaji uslubud dakwah, kita tengok cara Quran turun. Bila dia nak haramkan riba, bila dia nak haramkan sesuatu perkara, maka dia haramkan secara beransur-ansur, tidak secara faj'atan, tidak cara tiba-tiba mendadak, tak. Dia cara ruwaidan qalilan wa qalilan, sikit-sikit. Itu cara Quran cerita kepada kita macam mana Allah Ta'ala dia nak haramkan benda yang menjadi kesukaan orang-orang Arab dahulu. Macam Abdul Rahman bin Auf, bila dia buat kenduri dengan khamar, dengan alkohol kan, arak. Dia hidangkan arak, para sahabat lain pun pakak mabuk pada masa tu sebelum diharamkan khamar. Mana sahabat Nabi pun memang pakak mabuk. Itu yang kata cerita yang qul ya ayyuhal kafirun tu, yang bertukar ayat tu. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, kaedah yang sama diguna pakai oleh Wali Songo untuk masuk dalam masyarakat yang masa tu sangat menebal dengan tradisi meratapi kematian. Okey, nampak tak? Baik, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia kata apa tuan-tuan? Dia kata maka masyarakat tetap berkumpul di rumah mayat, cuma acara sahaja ganti. Hak mabuk tu tak ada, hak judi pun dah habis dah, tapi dia isi juga. Hak kosong tu dia isi dengan buat tahlil. Jadi tahlil ini diasaskan, dimulakan oleh Wali Songo. Baik, nampak kan? Okey, nampak? Baik. Jadi benda ni, istilah tahlil ni tidak ada sebelum Wali Songo. Tahlil hak kita cerita tadi ni, bukan tahlil la ilaha illallah. Tahlil yang kita cerita ni tuan-tuan, sebelum Wali Songo tidak ada. Carilah dalam sejarah. Yang orang kata dekat Syam apa semua tu zaman Imam Nawawi, yang tu benda lain, bukan tahlil ni. Bukan tahlil yang kita cerita ni. Muslimin muslimat sekalian. Maka dia kata sebab tu sampai sekarang adanya sebahagian besar daripada masyarakat kita tetap mempertahankan tahlil, dan kalau ada orang yang meninggalkan amalan tahlil ini, maka golongan itu dipandang serong. Maka kita tengok apa dia alasan pihak yang tidak bersetuju dengan tahlil. Baik, pihak yang tidak bersetuju dengan tahlil ni, muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa mereka mempunyai beberapa argument. Apa dia argument dia, tuan-tuan sekalian? Dia kata bahawa nombor satu, dia kata zaman Nabi hidup, Pernah tak berlaku kematian zaman Nabi hidup? Pernah kan? Banyaklah kematian. Khadijah matinya, sahabat Nabi mati dan sebagainya. Ada tak tahlil? Dalam bentuk yang kita cerita tadi? Tak ada. Ini alasan pihak yang tak setuju. Ada ke? Tak ada. Baik. Dalam peperangan kita tahu, perang Badar, perang Uhud, lagi ramai mati. Ada tak lepas tu berkumpul ramai-ramai baca tahlil? Ada tak? Tak ada. Kan? Tak ada. Baik. Kemudian Sayyidina Hamzah mati. Adakah Nabi berbuat tahlil untuk Sayyidina Hamzah? Pun tidak. Kemudian kita tengok Khalifah Ar-Rashidin Al-Mahdiyin mati. Dengan pada Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Uthman, Ali dan sebagainya, semua dengan selepas-selepas tu apa semua, ada tak buat tahlil? Pun tak ada. Sahabat Nabi adalah orang yang paling sayang kepada Nabi. Kenapa sahabat-sahabat Nabi yang sangat sayang kepada Nabi tak pernah seorang pun bawa satu riwayat kepada kita dia baca ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sampai habis? Tak ada. Ini yang menimbulkan tanda tanya, tanda soal. Kenapa generasi terbaik ni yang lebih tahu cara beribadat, cara doa, cara zikir yang paling afdal,
Sebab mereka hidup satu zaman dengan Nabi. Kenapa benda tu tidak berlaku pada zaman mereka? Baik. Dari segi akalnya tuan-tuan, kalau Nabi ni tak pernah memperingati kematian, kalau para sahabat tidak pernah ada yang memperingati kematian, cara yang macam kita duk buat, berarti apa dia? Berarti cara memperingati kematian yang kita duk buat sekarang ni bukan termasuk dalam ajaran Islam. Tidak termasuk dalam ajaran Islam. Ini hujah tuan-tuan sekalian. Kita jangan emosi benda-benda macam ni, tapi kita nak nilai. Kan kita nak nilai. Lepas tu pula muslimin-muslimat sekalian, hadis yang kita cerita itulah hadis yang bila manusia mati putuslah amalan dia kecuali 3 benda tu, kan? Kecuali 3 benda. Amal sedekah jariah dia, ilmu yang bermanfaat untuk dia, dan anak soleh yang mendoakan dia. Begitu juga muslimin-muslimat sekalian, kita dapati bahawa yang keduanya, kita dapati bahawa mereka memetik antaranya ayat yang biasa kita duk baca tu, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahawasanya seorang manusia itu tidak memperolehi selain daripada apa yang telah diusahakannya. Imam Syafi'i sendiri kata dengan hadis ni, dia dengan ayat Quran ni, dia kata bahawa hadiah pahala ni tidak sampai kepada si mati. Jadi soalannya ialah, siapa sebenarnya Wahabi? Siapa Wahabi? Adakah kita nak kata Nabi tu Wahabi? Adakah kita nak kata para sahabat tu Wahabi? Atau apa? Jadi muslimin-muslimat sekalian, istilah Wahabi ni datang daripada mana? Datang daripada mana? Kita cari secara akademik tuan-tuan sekalian, tak ada asas. Takkan kita nak nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi itu ayah dia. Kenapa dinisbahkan kepada ayah dia? Baik, kemudian kita tengok muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut, antaranya ialah ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Ta'ala menyebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltah 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah, dia tidak bebankan kita melainkan setakat mana kesanggupan kita, dan dia mendapat pahala daripada apa yang dia usahakan, dan dia mendapat seksa daripada kejahatan yang dia buat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Hak mana kita buat baik, hak itulah yang kita dapat. Hak mana kita buat jahat, hak itulah yang kita dapat. Dia tak akan ada pos pahala, hantar pahala ni, tak ada. Itu mengikut kefahaman sebahagian fuqaha, termasuklah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi pada masa yang sama tuan-tuan sekalian, kita tak nafi bahawa para ulama memang berbeza pendapat, sama ada sampai ataupun tidak. Jadi kalau para ulama berbeza pendapat, kenapa kita tak boleh mengharmonikan keadaan macam ni dengan mengatakan bahawa siapa yang setuju dengan pendapat yang pertama pun betul, siapa yang setuju dengan pendapat yang kedua pun betul. Sama ada kita hadiahkan pahala pun kita hormat, siapa yang kata tak sampai pahala pun kita hormat. Tak boleh ke? Kenapa kita nak guna istilah-istilah yang menyakitkan hati saudara seagama? Ini antara perkara yang dihujahkan. Apa lagi yang kita nak? Apa lagi kita nak? Sampai hati kita tuduh saudara seagama kita dengan istilah Wahabi semata-mata kerana kita nak pertahankan satu amalan yang dimulakan bukan oleh sahabat Nabi, bukan tabi'in, bukan siapa-siapa, tapi hanya Wali Songo. Tuan-tuan sekalian, nak tanya, Wali Songo dengan kita sekarang ni berapa jauh masa dia? Lama dah. Betul tak? Dah lama dah. Kenapa tidak ada perubahan zaman kita sekarang? Nak tanya tuan-tuan datang daripada keluarga Hindu ke? Tuan-tuan datang daripada keluarga Buddha ke?
Ada? Tak ada kan? Kita lahir-lahir celik-celik mata, sama ada dua je kita ni, Melayu atau mamak. Dua tu lah. Betul tak? Di Penang ni lah, dua tu je. Keluar buka-buka mata kita Melayu, atau buka-buka mamak. Tanya ayah, belah ayah semua mamak, semua Melayu. Belah mak semua Melayu, semua mamak. Jadi apa masalah sampai tahap kita sangat begitu begitu kuat mempertahankan benda yang diasaskan oleh Wali Songo, yang buat tu hanya temporary. Hanya temporary, semata-mata zaman peralihan, in limbo, zaman transit, peralihan daripada satu zaman kufur, zaman jahiliyah, zaman Hindu, zaman Buddha ni kepada zaman Islam. Dia buat satu benda sebagai peralihan sahaja. Yang kita sampai sekarang duk pertahan tu pasal apa? Ini benda yang sangat pelik yang kita tak faham, muslimin muslimat sekalian. Maka dengan sebab itu kita minta tuan-tuan sekalian, jangan bergaduh dengan benda-benda macam ni. Kalau siapa masih nak buat lah, kita nak buat macam mana? Dah bagi tahu dah, kan?